Pada tahun 2054 di planet Niflheim, Mickey bangun dari tidur yang diselubungi Frost di dalam celah yang dalam. Pada masa itu, dia melihat sebuah kapal dan memanggil rakannya Timo, yang terkejut melihat Mickey masih hidup. Walau bagaimanapun, apabila Timo keluar, dia hanya mengambil penyembur api Mickey dan berkata ia tidak berbaloi untuk menyelamatkan Mickey 2.0 kerana dia akan mati tidak lama lagi. Mickey ini adalah klon, tepatnya yang ke-17. Setiap kali dia meninggal dunia, syarikat yang dia bekerja hanya mencetak mayat lain. Kenangannya dimuat naik ke komputer setiap minggu dan disuntik ke dalam badan baharu apabila ia dicetak. Dengan cara itu, dia tidak mempunyai jurang dalam ingatannya. Ia telah menjadi sebahagian daripada rutin jabatan sains yang mereka hampir tidak memberi perhatian kepada Mickey semasa proses itu. Semasa mencetak Mickey 17.0, Horst jatuh dari pencetak dan menjejaskan proses sebelum saintis menyambungkannya semula. Pengklonan diharamkan di bumi dan hanya dibenarkan di angkasa untuk dilakukan pada orang yang dikenali sebagai expendables. Mickey adalah expendable. Dia dihantar melakukan perkara berbahaya tanpa mengambil berat risiko mereka boleh membuat satu. Suatu hari, mereka menghantarnya keluar kapal angkasa pembaikan. Mickey segera menyedari mereka berbohong. Mesin baik. Mereka mahu dia terdedah kepada radiasi dan berkongsi semua dia rasa dia mati. Tiba-tiba sebuah alat jatuh dan memotong tangannya, yang para saintis mendapati sejuk. Mickey seterusnya yang mereka cetak hanya mempunyai 15 minit untuk hidup. Jadi para saintis menumpukan perhatian untuk mengambil sampel, yang Dr. Dorothy panggil istimewa. Ini bermula 4 tahun lalu di bumi. Mickey berkawan baik dengan Timo, yang meyakinkannya untuk mendapatkan pinjaman daripada beberapa orang yang teduh untuk membuka kedai makaron. Perniagaan itu tidak berjaya, dan tidak lama kemudian lelaki berbahaya mengejar mereka berdua untuk meminta bayaran. Timur dan Mickey cuba melarikan diri, tetapi lelaki itu melemparkan bom tangan khas yang menyerang mereka sehingga mereka jatuh pengsan. Apabila mereka tersedar, mereka bertemu bos mafia, Darius, yang gemar memotong mayat mangsanya dengan gergaji. Kawan-kawan faham kalau tak dapat duit, mereka akan mati juga. Skim cara mereka memutuskan untuk meninggalkan bumi. Mickey memohon untuk ekspedisi koloni. Walau bagaimanapun, terdapat berjuta-juta orang yang memohon juga. Ekspedisi itu diketuai oleh bekas ahli Kongres, Keynes, yang kalah dalam 2 pilihan raya terakhirnya. Dia mempunyai ramai penyokong fanatik yang sanggup melakukan apa sahaja untuknya, dan itu memberinya tajaan besar daripada sebuah syarikat korporat agama tertentu. Timo mudah mendapat tempat dalam ekspedisi itu, kerana entah bagaimana dia mendapat lesen pelatih sebagai juruterbang. Mickey langsung tiada kelayakan, jadi dia pilih expendable dalam borang permohonan tanpa membaca apa maksudnya. Seorang wakil syarikat memberi Mickey lawatan sambil memberitahunya tentang expendables. Pencetak mengambil semua sisa organik dari kapal angkasa, seperti sisa makanan, sisa manusia, dan juga mayat untuk mencetak tuan baharu. Walau bagaimanapun, Mickey sangat terganggu dengan baunya yang menawan, jadi dia hampir tidak mendengar sepatah perkataan yang dia katakan. Wanita itu menghilangkan jerawat di dahinya supaya ia tidak terdapat pada setiap salinan sebelum menghantar Mickey ke dalam mesin untuk imbasan awal. Kemudian dia membuat sandaran kenangannya, yang disimpan dalam batu bata. Dia disuntik dengan penyelesaian khas yang merangsang ingatan lamanya, menyebabkan Mickey mengingati kematian ibunya. Semasa mereka menaiki kereta, Mickey kecil menekan butang merah dan kenderaan itu terbabas. Menghidupkan kembali ingatan ini menyebabkan dia mengalami kerosakan. Wanita itu membawakan pistol, memintanya memadam sendiri sebagai bukti kepercayaannya terhadap sistem. Dia perlu membiasakan diri dengan kematian. Mickey tidak berani, dia menekan picu, tiada apa berlaku. Kapal angkasa berlepas, Mickey membiasakan diri dengan kehidupan baru di kalangan anak kapal. Makanannya teruk, dan semua orang dicatur dengan ketat. Jika mereka cuba mengambil lebih banyak, penggera akan membuatkan mereka menjatuhkannya. Semasa rehat makan tengah hari pertama kru, Keynes muncul bersama isterinya, Yelena, dan pembantu yang dihantar oleh gereja. Jelas sekali bahawa Keynes tidak begitu bijak, dan dia digunakan oleh Yelena dan gereja sebagai boneka untuk harta mereka. Kebanyakan anak kapal adalah peminat besar dan sangat teruja untuk melihatnya, tetapi beberapa orang tetap tenang. Ketika skip Mickey melihat ejen keselamatan, Nasha, dan serta-merta jatuh cinta kepadanya. Nasha menjemputnya ke mejanya, jadi Mickey menyertainya. Dia berkongsi makanan dengannya dan mereka segera terikat. Pada masa yang sama, Keynes membuat ucapan besar tentang misi mereka untuk tiba di planet lain untuk memulakan masyarakat mereka sendiri. Kerana catuan akan dihadkan sehingga koloni sedemikian dapat ditubuhkan, Keynes tidak mahu mereka membazir lebih banyak kalori daripada yang diperlukan, jadi dia mengharamkan semua hubungan akal. Ini tidak diterima baik orang ramai, jadi dia jamin mereka sebaik sahaja sampai ke planet ini. Dia akan lancar kempen galakan persetubuhan, peminatnya melihatnya haruh, tetapi NASA dan Mickey tidak ambil berat peraturan ini dan mula kotor rahsia. Masa lapang, mereka akan rancang kedudukan dan beri nombor untuk lakon semula kemudian. Anggota kru sentiasa berkeras untuk bertanya kepada Mickey bagaimana keadaan kematian, menyebabkan dia tidak selesa. Pada suatu hari, NASA mengugut untuk menembak mereka supaya mereka tahu. Ini menyebabkan pergaduhan di kafeteria dan keselamatan membuatkan mereka semua bermalam di dalam sangkar. Mickey juga dipotong separuh makanannya. Apabila wanita seperti Kay dan Jennifer cuba duduk berhampiran Mickey untuk berkawan dengannya, NASA akan segera memotong untuk mengingatkan mereka bahawa dia telah diambil.
Akhirnya, kapal itu sampai ke Niflheim, dan saintis menghantar Mickey keluar tanpa topi keredar untuk mengumpulkan semua virus di kawasan itu. Mickey serta-merta berasa sakit dan mati, tetapi percubaannya diulang beberapa kali untuk cuba mencari vaksin. Suatu ketika, Mickey masih hidup di dalam beg mayat dan para saintis menyedari, tetapi mereka melemparkannya ke dalam penunggang basikal. Terima kasih kepada 12 hingga 16 Mickey, vaksin ditemui dan manusia boleh melawat planet ini tanpa memerlukan topeng. Mickey dihantar keluar bersama pasukan penerokaan pertama, dan mereka masuk ke dalam gua yang membeku. Kay melihat lubang di dinding dan menemui beberapa makhluk seperti cacing. Salah seorang daripada mereka cuba melompat ke atasnya, dan apabila dia mula berlari, makhluk asing itu menangkap kakinya. Seorang ahli pasukan melepaskan tembakan menakutkan semua makhluk asing. Kumpulan itu mula membuat jalan keluar, tetapi Jennifer terkaku apabila mendengar makhluk di atasnya. Dia melepaskan tembakan ke arahnya memecahkan ais hancur menghancurkannya hingga mati. Kemudian di kapal angkasa, Kenneth menjerit kepada Mickey kerana tidak mati dan bukannya Jennifer sejak dia dibuat untuk itu. Dia juga melihat rakaman makhluk itu dan menamakan mereka Creepers. Catuan Mickey dibelah dua lagi dan shiftnya digandakan. Mereka menghantarnya keluar untuk mendapatkan sampel Creeper, dan Timor akan terbang untuk menjatuhkan makanan kepadanya. Pada suatu petang, Mickey terpijak beberapa ais nipis yang pecah dan menyebabkan dia terjatuh ke dalam celah itu. Selepas Timor pergi, seekor Creeper besar menemui Mickey dan mula menyeretnya pergi. Semua bayi segera mengelilinginya dan menggigit jarinya secara main-main. Ibu Creeper menyeretnya keluar dari celah dan membuat beberapa bunyi padanya yang diulangi oleh Mickey. Dia merenung makhluk itu dan menyimpulkan tuan sangat menjijikan sehinggakan makhluk asing pun tidak mahu memakannya. Kemudian Mickey melihat sebuah truk syarikat lalu. Dia cuba menjerit meminta tolong, tetapi mereka tidak mendengarnya. Jadi Mickey berlari sehingga dia berjaya naik ke atas kenderaan. Apabila dia kembali ke kapal, Mickey pergi ke biliknya dan berbaring di atas katilnya, hanya untuk mengetahui bahawa Mickey 18.0 telah dicetak dan berada di sana juga. 17.0 menjadi pelik kerana gandaan adalah haram, dan 18.0 melemparkan berat kepadanya untuk menjatuhkannya. Isu dengan gandaan bermula kembali di bumi apabila kaedah penturunan ditemui. Jawatan kuasa etika bimbang tentang penyalahgunaan penturunan, terutamanya kerana seorang ahli pasukan sains bernama Alan disyaki seorang sosiopat. Seorang saksi mengenal pasti dia sebagai lelaki di sebalik semua kematian gelandangan di bandar itu, tetapi Alan mempunyai alibi yang sempurna. Akhirnya, polis mendapat kebenaran untuk menyerbu rumah Alan dan mendapati dia diam-diam mengklon dirinya sendiri untuk melakukan jenayah dan pada masa yang sama mempunyai alibi. Semasa kedua-dua Alan itu sedang disoal siasat, Alan ketiga masih membunuh batak di jalanan. Alan itu juga telah ditangkap, dan terdapat perdebatan besar tentang cara menggunakan undang-undang untuk situasi unik itu. Gereja bercakap menentang berbilang, mengatakan jiwa yang sama hanya perlu mempunyai satu badan. Pasukan sains berpendapat sia-sia jika tidak mencari aplikasi untuk teknologi ini. Kenneth menyertai perdebatan, menjelaskan dia percaya badan bercetak adalah dosa, tetapi boleh digunakan untuk kebaikan lebih besar. Begitulah cara beliau memperkenalkan program boleh dibelanjakan, mencadangkan undang-undang menekalkan hanya satu yang boleh dibelanjakan setiap planet dan berjanji membunuh setiap tuan jika gandaan berlaku. Pada masa ini, 17 bangun dan mendapati 18 sedang memindahkannya ke dalam troli. Dia masih ingat bahawa Nasha memberitahunya setiap Mickey berbeza sedikit, dan 18 nampaknya lebih ganas. Apabila mereka sampai ke bilik penunggang basikal, 17 cuba menyerang 18 dari belakang, tetapi 18 melihatnya dan mula membelasannya. 17 ditolak ke lubang basikal dan menawarkan tawaran. Mereka boleh memisahkan shift mereka dan bergila-gila mati. 18 sedar 17 takut mati dan tidak faham kenapa, kerana dia sudah mati berkali-kali. Walaupun 17 memberikan ucapan yang mengharukan tentang mereka berbeza, 18 cuba menolaknya. Detik itu terganggu apabila mereka mendengar seseorang menghampiri dan kedua-dua Miches berlari untuk bersembunyi. Ia adalah Timor, yang secara rahsia menjual bahan kimia rekreasi yang dikenali sebagai Ozofol kepada ahli Kerr lain. Selepas pemberi pergi, 18 keluar dan mula memukul Timor kerana merosakkan hidupnya dengan idea perniagaan. Dia menolak Timor ke dalam penunggang basikal, tetapi sebelum dia boleh membunuhnya, 17 menanganinya. Kemudian 17 cuba menyelamatkan rakannya, hanya untuk 18 menariknya pergi. Selepas tuan bertukar beberapa tumpukan, 18 meraih batan logam panas dan bersedia untuk membunuh. Detik itu tergendala lagi apabila NASA dan Ketua Pasukan Keselamatan, Zek, masuk ke dalam bilik. 18 memberitahu Timor untuk bermain bersama jika dia tidak mahu dia memberitahu semua orang tentang perniagaan Ozofol. Jadi kedua-duanya berpura-pura Timor terjatuh secara tidak sengaja dan 18 menyelamatkannya. 17 melihat semua ini dari bayang-bayang dan menjadi sangat cemburu apabila dia melihat NASA pergi dengan 18 sambil menjadi berguna. Dia cuba mengikuti mereka, tetapi dia dihalang oleh wakil gereja yang memintanya mengambil gambar dengan maskot syarikat. Dia juga mengumumkan bahawa Mickey telah memenangi makan malam pribadi dengan Kenneth dan YLFA. Sebaik sahaja mereka duduk dia, Mickey tidak boleh berhenti makan makanan yang hebat. Selepas Kenneth meminta maaf atas reaksinya terhadap kematian Jennifer, Kai juga menyertai makan malam itu.
Pasangan itu meminta maaf kepadanya atas kematian Jennifer dan memberitahunya tentang rancangan masa depan mereka. Mereka mahu koloni itu hanya darah tulen dan Kai sesuai dengan penerangan itu, jadi mereka mahu dia membuat bayi. Koloni lain menggunakan keripik dan embrio bayi yang disemai, tetapi mereka tidak menyetujui kaedah itu. Tiba-tiba, Mickey muntah di seluruh lantai dan pasukan sains segera menuru masuk ke dalam bilik. Mereka melihat ruam muncul pada leher Mickey dan menyimpulkan hormon pertumbuhan eksperimen pada daging telah menyebabkan ini. Pasukan sains telah membangunkan ubat khas dan mereka menyuntik Mickey dengannya, tetapi dia hanya tersandung sehingga dia rebah dalam kesakitan yang tidak tertanggung. Keynes berpendapat adalah lebih berperi kemanusiaan untuk membunuhnya dan YLFA mengalihkan permaidaninya untuk mengelakkan kesan darah. Kai rasa gila kalau Mickey diperlakukan sebegini, tetapi Keynes ingatkan Mickey hanyalah percubaan. Mickey meminta untuk tidak ditembak kerana dia berasa lebih baik dan Kai membawanya pergi. Di dalam bilik Kai, Mickey melihat gambar yang mendedahkan Kai dan Jennifer pernah dating. Kai bertanya kepada Mickey bagaimana keadaan kematian kerana dia ingin tahu bagaimana keadaan Jennifer. Mickey mengakui ia menakutkan dan dia membencinya. Kemudian Kai cuba untuk menyayanginya, tetapi Mickey panik dan berlari. Apabila dia sampai ke biliknya, Nasha segera mengenalinya sebagai 17, membayangkan 18 sudah memberitahunya. Dia menggunakan jincunya untuk melukis nombor di dada klon sambil tergelak seperti orang gila. 18 juga lebih mesra, dan 17 perasan botol kosong yang menesahkan mereka mengambil ozofol. Pertengkaran berlaku antara klon, tetapi Nasha menghalang mereka, mengatakan bahawa mereka boleh berkongsi kerja dan makanan. Kemudian Nasha membawa klon ke katil supaya mereka boleh nakal bersama. Ketika ketiga-tiga mereka mula berseronok, Kai masuk ke dalam bilik dan melihat segala-galanya. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan keluar dan Nasha berlari mengejarnya. Klon menonton TV, yang hanya Keynes bercakap dengan saintisnya dalam rancangan bual bicara yang tidak masuk akal. 18 menemparkan minumannya ke skrin, semakin marah apabila 17 memberitahunya apa yang berlaku semasa makan malam. Dia mengambil pistol Nasha dan meninggalkan bilik, bersedia untuk membunuh Keynes. Sementara itu, Nasha menghubungi Kai, yang ingin melaporkan gandaan itu kerana ia adalah haram. Kai menjelaskan bahawa dia boleh didiamkan jika Nasha bersetuju untuk memberikannya Mickey, tetapi Nasha panik, mengatakan Mickey bukan mainan untuk dikongsi bersama. Ujar mereka terputus apabila 18 berlari dan 17 mengejarnya, memberitahu wanita bahawa 18 mempunyai pistol. Di kafeteria, sebuah mesin laser sedang memotong batu besar menjadi dua untuk mendedahkan berlian hitam di dalamnya. 18 bersembunyi di khalayak ramai dan bersiap sedia untuk menembak, hanya untuk ditangani oleh peminat Keynes. Pada masa yang sama, seekor burung menjalar keluar dari batu dan semua orang panik. Orang ramai mula berlari manakala Keynes naik ke atas meja untuk menjerit arahan tentang pensterilan dan menangkap raksasa itu hidup-hidup. Para saintis memakai sut hazmat dan mula berlari mengejar menjalar tetapi tidak berhasil. Keynes kemudian melihat 17 memasuki bilik dan memberitahunya untuk menyertai pengejaran. Apabila tumbuhan menjalar berhenti berlari, 17 cuba mengulangi bunyi yang didengarinya pada hari yang lalu, yang disedari oleh Dorothy. Sementara itu, 18 mendapatkan semula pistol dan melepaskan tembakan, hanya untuk ditangani oleh 17 dan Nasha. Peluru itu mencalar pipi Keynes dan membuat lubang pada berlian. Apabila Keynes cuba mengadu tentang gandaan, menjalar kedua keluar dan melekat pada muka Keynes. Kai dan penawal lain melepaskan tembakan dan menembak tumbuhan menjalar sehingga hanya tinggal Go sementara saintis menangkap makhluk pertama. Tangisan bayi didengari oleh ibu besar di celah-celah itu. Beberapa minit kemudian, Nasha dan klon dikurung di dalam sangkar. Pertengkaran berlaku mengenai tumbuhan menjalar dan 17 berkongsi apa yang berlaku di celah itu, mengatakan bahawa tumbuhan menjalar itu terlalu jijik kepadanya. Walau bagaimanapun, Nasha membetulkannya, mengatakan tumbuhan menjalar sebenarnya menyelamatkannya dan melihatnya pergi. Tiba-tiba sebuah beg menghempak penawal yang sedang tidur di kepalanya. Ternyata Timur, yang menyelinap masuk tanpa masalah kerana penawal itu adalah pelanggannya. Timur menunjukkan 17 surat yang ditemuinya di pintunya, yang mendedahkan bahawa orang Darius telah mengikuti mereka ke angkasa lepas. Darius sanggup melupakan wang itu jika Timur menghantarnya video Mickey dipotong-potong dengan gergaji. Semasa penawal memasang kamera, Timur menangis dan meminta 17 menyelamatkannya kerana dia akan mati. Memandangkan Kai memanggil Timur untuk dramatiknya, Timur berhenti mengemis dan memberitahu penawal untuk mengambil 17. 18 memberitahu Timur dia harus mengambilnya daripada 17 kerana dia mempunyai toleransi kesakitan yang lebih tinggi, tetapi mula-mula dia meminta sedikit ozofol. Apabila penawal itu semakin dekat untuk memberikannya, 18 memegang pergelangan tangannya dan memukul kepalanya pada palang. Pada masa yang sama, Nasha mencuri pistolnya dan menjatuhkan Timur. Kemudian dia mengambil kunci penawal untuk melarikan diri dari sel dan mengambil gergaji rantai, bersiap sedia untuk membunuh Timur. Pada masa itu, mereka ditemui oleh Zack dan semua orang ditangkap semula. Semasa kumpulan itu bergerak melalui koridor, 17 menyedari Nasha sentiasa melindunginya, seperti ketika dia meminta saman hazmat supaya dia dapat menenangkannya melalui eksperimen yang sangat toksik. Apabila kumpulan itu sampai ke tingkap harapan, mereka mendapati bahawa semua tumbuhan menjalar kini mengelilingi kapal angkasa.
Para saintis juga menggerakkan bayi yang menangis, dan apabila Dorothy melihat 17, dia menyalin bunyi yang dibuatnya di kafeteria, yang diulanginya. Dia berpendapat bahawa itu adalah bahasa sebenar dan dia mungkin membangunkan penterjemah untuknya. Semua orang dibawa ke bilik basikal di mana YLFA memotong ekor bayi hanya untuk membuat sos baru. Keynes menggunakan batan logam yang terbakar untuk menandakan PP18 supaya dia boleh membezakan klon. Kemudian dia membuat seorang saintis memadamkan keseluruhan sandaran memori daripada bata itu. Memandangkan dia mengadu tentang menjalar, NASA berkata bahawa menjalar adalah penduduk asli dan manusia adalah makhluk asing sambil mendedahkan makhluk yang menyelamatkan Mickey. Namun, Keynes hanya ketawa sambil menjelaskan bahawa menjalar tidak memakainya kerana dia adalah makanan sampah. Dorothy juga bersuara, mengatakan pasukannya sedang membangunkan penterjemah. Bayi di atas meja meludah ke arah Keynes yang bertindak balas dengan membaling batang panas tetapi gagal. Keynes mula menjerit tentang perkara yang tidak masuk akal dan NASA menjerit kembali untuk menghinanya. Keynes menggantung bayi di atas lubang penunggang basikal dan melemparkan hujung tali ke arah NASA, yang mesti menangkapnya dengan giginya untuk menyelamatkan makhluk itu. Zack memberitahu anak buahnya untuk merakam ini dengan kamera tersembunyi pada cermin matanya. Keynes mahu tumbuhan menjalar digas, tetapi YLFA mempunyai idea yang lebih baik. Bahan letupan diletakkan di belakang drone dan Keynes mendapat 2 butang untuk meletupkannya. YLFA mahu mereka memotong seberapa banyak ekor menjalar yang mereka boleh dan Mickey pertama yang membawa balik 100 kemenangan. Yang menang akan hidup dan yang kalah akan terbunuh. Dalam perjalanan keluar, 17 berkata ini adalah hukuman bagi kemalangan kereta itu. Bagaimanapun, 18 berkata kereta itu mengalami kecacatan dan menekan butang adalah kebetulan. Jadi mereka tidak sepatutnya menyalahkan diri sendiri atas kematian ibu mereka. Dorothy menangkap budak lelaki di pintu masuk dan memberi mereka penterjemah prototipe. Kedua-duanya mencari orang menjalar sehingga mereka menemui ibu yang memahami Mickey sekarang. Dia tahu namanya dan menunjukkan dia menyelamatkannya tetapi manusia bertindak balas dengan membunuh bayinya. Jika menjalar yang ditangkap mati juga, dia berjanji untuk membunuh semua manusia. Untuk membuktikannya, dia mula menjerit dan bayi menirunya. Klon menutup telinga mereka, tetapi alien mama menjelaskan bahawa mereka boleh membuat mata dan otak mereka meletup. Di atas kapal angkasa, Keynes dan YLFA terkejut apabila mereka melihat klon berkomunikasi dengan tumbuhan menjalar. Tiba-tiba 17 berlari ke arah kamera dan membentuk C3 dengan jarinya, yang NASA kenali sebagai kedudukan mereka yang dipanggil membawa bayi. YLFA dan wakil gereja berpendapat ia mengarut dan ketua Keynes sepatutnya berkomunikasi dengan spesies baru. Semasa Keynes bersiap untuk pintu masuk besar, 17 berjanji kepada ibu bahawa NASA akan membawa bayi itu. Walau bagaimanapun ibu menjalar ia tidak mencukupi. Oleh kerana manusia membunuh bayi seseorang mesti mati untuk menjadi sama. 3 kenderaan diketuai Keynes meninggalkan kapal angkasa. Sementara itu, NASA membuat lompatan besar untuk menangkap YLFA dengan kakinya. Zack mengambil tali dan NASA bersetuju untuk melepaskan YLFA jika mereka membenarkan dia membawa bayi itu kepada ibunya. Apabila Zack hendak menyerahkan semula tali itu kepadanya, YLFA memotong pergelangan tangan Zack dan menyebabkan dia terlepas tali itu, tetapi NASA sempat menangkapnya tepat pada masanya. YLFA mahu dia ditangkap. Zack mengumumkan YLFA dan Keynes bertindak kasar. Kes mereka dibawa ke jawatan kuasa. Melihat kereta datang, bayi-bayi berlari menutupi ibu mereka, membentuk longgokan di merata tempat. Kini pengawal tak tahu mana satu ditembak. Keynes memilih satu secara rawa, tetapi pada masa itu 18 muncul di hadapan mereka. Jadi wakil gereja menolak askar untuk membuat roket meletup di langit. Jika tidak bom klon akan membunuh mereka juga. Kemudian Keynes melepaskan tembakan tetapi hanya mengenai kamera memberi 18 peluang untuk melompat ke atasnya. Semasa NASA tiba dengan bayi itu, 18 mengumumkan dia akan membunuh manusia yang diinginkan oleh ibunya. Dia teragak-agak seketika, dan Keynes cuba memanipulasinya dengan ketakutan akan kematian, tetapi 18 tetap menekan butang itu. Bom itu membunuh dia dan Keynes pada masa yang sama supaya menjalar pergi dengan aman. Selepas semuanya selesai, seluruh anak kapal dimasukkan ke dalam penjara. YLFA hilang akal dan dihantar ke wad jiwa di mana dia memadam sendiri. Timo bertemu Darius Mann dan menggigit telinganya sebelum melemparkannya ke dalam penunggang basikal, tetapi dia keluar dalam percubaan di bawah pertahanan diri. Perbicaraan untuk kru yang lain menjadi kucar-kacir undang-undang dan politik. Jadi selepas NASA keluar dari penjara, dia bertanding jawatan dalam jawatan kuasa dengan harapan untuk menukar organisasi. Dorothy menghabiskan penterjemah dan Mickey sering berbual dengan burung menjalar. Dia mendapati bahawa jeritan itu hanyalah bunyi rambang yang mereka buat dan tidak boleh menyakiti manusia. Si ibu hanya membebel. 6 bulan kemudian, Mickey melihat seseorang berhampiran penunggang basikal dan mendapati YLFA mencetak Keynes baru. Mickey menunjukkan dia sepatutnya sudah mati. Jadi YLFA menawarkan tangannya yang berdarah untuk disentuh. Tidak seperti kenangan tentang kematian ibunya, Mickey tidak takut lagi dan dia kemudian bangun. Dia duduk bersama orang ramai mendengar NASA memberi ucapan sebagai ketua jawatan kuasa baru. Apabila dia mengumumkan bahawa program Expendables telah tamat, Mickey menekan butang dan memusnahkan perumba itu.